Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tajuk yang ke-6 iaitu Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Sinopsis bagi topik ini akan dihuraikan seperti mana rajah berikut. Tapak integrasi adalah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat, termasuk kelompok etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya, yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini wujud pada peringkat makro, pertengahan dan mikro. Hampir semua masyarakat dunia menjadikan perlembagaan, sama ada perlembagaan bertulis ataupun tidak, sebagai wahana untuk mengurus dan menghayati kemajmukan etika dan peradaban. Bagi Malaysia, Perlembagaan Persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Sifat Perlembagaan Persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial kerana terkandung di dalamnya pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat Malaysia. Walaupun begitu, perlembagaan sering ditafsir oleh pelbagai pihak mengikut kefahaman dan kepentingan masing-masing sehingga mendatangkan cabaran, bahkan juga perbezaan dan percanggahan. Namun begitu, walaupun sentiasa bertikam lidah, masyarakat Malaysia tidak berperang. Dan setelah lebih 60 tahun perlembagaan itu wujud, masyarakat Malaysia kekal dengan aman dan makmur. Objektif topik 6, menghayati perlembagaan sebagai tapak integrasi ke arah pengukuhan etika dan peradaban di Malaysia. Setelah mempelajari topik ini, anda akan dapat menjelaskan konsep tapak integrasi dalam kehidupan masyarakat. Terusnya, menjelaskan latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi utama negara. Seterusnya, menganalisis perkara-perkara asas dalam Perlembagaan Persekutuan dengan memberi perhatian kepada aspek tapak integrasi. Menghuraikan definisi dan konsep perlembagaan sebagai asas etika dan peradaban di Malaysia. Menganalisis isu semasa berkaitan Perlembagaan Persekutuan dan akhir sekali menghuraikan cabaran yang dihadapi. Antara kandungan yang akan dibincangkan dalam topik 6, yang pertama itu sejarah, definisi dan konsep perlembagaan. Yang kedua, perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Yang ketiga, konsep keperluan dan penghayatan tapak integrasi. Yang keempat, tahap tapak integrasi iaitu makro, meso dan juga mikro. Dan akhir sekali, Perlembagaan Persekutuan, itu cabaran tafsiran semasa. Seterusnya kita akan membincangkan konsep tapak organisasi. Apakah tapak integrasi? Tapak integrasi adalah sebagai wahana sosial. Apakah ciri tapak integrasi? Yang pertama, ia adalah sebuah ruang sosial, abstrak dan nyata. Yang kedua, satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Yang ketiga, proses pertemuan berasaskan prinsip tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Yang keempat, ada tapak yang diinstitusikan, ada yang tidak. Yang kelima, ada yang berjaya, ada yang tidak. Dan yang keenam, usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan.
Tapak integrasi yang aktif adalah bermula daripada atas ke bawah, iaitu kawasan rukun tetangga yang bersifat kelompok strategik yang mana ianya wujud semenjak tahun 1970-an. Seterusnya daripada bawah ke atas iaitu peranan NGO sebagai pengagih habuan pembangunan. Begitu juga NGO ini sebagai ejen pemantauan pelaksanaan program untuk minoriti. Dan seterusnya inisiatif daripada akar umbi iaitu street weddings, thousand countrywide during weekend, mamakization dan a successful local group initiative for economic, social, cultural reasons. Okey, contohnya kes Kelantan iaitu tapak integrasi ruang pertemuan komuniti dan budaya. Negeri Kelantan sebagai sebuah tapak integrasi di mana majoritinya terdiri daripada Melayu Muslim iaitu 94% pun terdiri daripada penduduk Kelantan. Golongan minoriti hanya 6% iaitu Cina, Peranakan Kelantan, Siam Kelantan, orang asli dan juga India Muslim. Mari kita lihat 4 proses integrasi majoriti-minoriti. Yang pertama, asimilasi. Kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya utama kumpulan majoriti Siam Kelantan di segi bahasa, dialek Kelantan, status Bumiputera dan lain-lain lagi. Yang kedua, akomodasi. Majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing Siam Kelantan di segi agama, adat resam dan juga bahasa Siam. Yang seterusnya, akulturasi iaitu pinjam meminjam unsur budaya di kalangan etnik berbeza, majoriti dan minoriti Siam Kelantan di segi makanan, kesenian dan juga seni busana. Dan akhir sekali, amalgamasi. Asimilasi biologi antara majoriti dan minoriti khususnya perkahwinan Siam Kelantan iaitu berlakunya perkahwinan campur. Sri Neng Buah adalah tokoh integrasi Siam Kelantan. Beliau adalah pentadbir budaya dan warisan. Beliau juga adalah peminat dan aktivis budaya wayang kulit Kelantan. Beliau adalah ahli kepada 2 pasukan wayang kulit Siam iaitu wayang kulit Sunan Sriwijaya Darul Naim dan juga wayang kulit Sri Cindayu Kok Landas. Beliau juga menjalankan aktiviti-aktiviti pertunjukan di Kelantan, di Lembah Kelang dan juga di sekitar negeri Kelantan. Kes terkini, penyatu paduan usaha membina tapak integrasi terkini. Kita dapat lihat yang pertama, penyelesaian perbalahan mengenai ISET iaitu dengan mengadakan perdebatan pentafsiran dan politik kompromi. Dan yang seterusnya, penyelesaian konflik kuil sivil Maha Mariamam Subang Jaya iaitu dengan memahami kedudukan tempat keramat agama dan juga memahami realiti sejarah dan tuntutan semasa. Seterusnya kita akan membincangkan pengenalan perlembagaan persekutuan. Seterusnya, apakah definisi dan konsep perlembagaan? Perlembagaan adalah kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan mencipta 3 institusi pentadbiran negara iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan 3 institusi tersebut. Pada masa sama, perlembagaan meletakkan had kepada kuasa ketiga-tiga badan tersebut. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan adalah sebuah dokumen bertulis yang diluluskan melalui proses perundangan. Ia adalah undang-undang tertinggi bagi Malaysia. Perlembagaan adalah juga simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Tanpa sebuah perlembagaan, kita tidak boleh membentuk negara yang merdeka setelah berada di bawah naungan pemerintahan atau penjajahan kuasa asing. Perlembagaan menjadi penanda aras kepada kewujudan sistem pentadbiran negara yang khusus dan sekaligus merupakan lambang kedaulatan bagi negara.
Di samping itu, perlembagaan juga menyediakan asas kenegaraan Malaysia, termasuklah agama bagi negara, kumpulan dan institusi-institusi yang mempunyai silsilah sejarah seperti institusi beraja. Perlembagaan persekutuan tersebut direka bentuk berdasarkan kerangka asal pentadbiran negara yang telah dipersetujui dan wujud sebelum merdeka lagi. Oleh itu, pemahaman dan penghayatan kepada setiap peruntukan perlembagaan hendaklah bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Dalam proses penggubalan perlembagaan persekutuan, ia adalah sebuah kontrak sosial antara raja bagi negeri-negeri yang membentuk persekutuan serta pihak-pihak yang mewakili pelbagai etnik dan kumpulan yang dipilih menerusi proses pilihan raya. Perlembagaan persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang apabila diluluskan oleh Parlimen British dan Majlis Perundangan Persekutuan serta Badan Perundangan Negeri-Negeri adalah berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perlembagaan persekutuan ini adalah sebuah manifestasi kesetiakawanan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dalam kalangan komuniti. Persefahaman ini dianggap sebagai kontrak sosial demi kepentingan hak serta warisan asal negara. Mari kita lihat pula sejarah dan garis waktu gubalan. Sebelum kedatangan penjajah, Tanah Melayu mempunyai undang-undang yang tersendiri. Semasa penjajahan, British kemudian kembali menduduki Tanah Melayu dan memperkenalkan satu bentuk pemerintahan yang baru iaitu Melayu Union pada April 1946. Melayu Union mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu. Penentangan ini menyebabkan British memperkenalkan satu bentuk pentadbiran yang baru iaitu Perjanjian Persekutuan 1948. Penubuhan Jawatankuasa Perhubungan Awam atau CLC 1949 membabitkan pelbagai etnik, berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perlembagaan, politik dan ekonomi yang wujud akibat permintaan pelayanan daripada pelbagai etnik. Selepas pilihan raya 1955, Parti Perikatan yang menang majoriti dan menjadi kerajaan pemerintah telah menuntut agar pihak penjajah British mengadakan satu persidangan perlembagaan di London. Tujuannya ialah untuk menggubal satu perlembagaan untuk Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Persidangan tersebut telah berjaya menubuhkan sebuah suruhanjaya perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang dipengerusikan oleh Lord Reid. Suruhanjaya tersebut telah menyerahkan draft kerja atau laporan pada Februari 1927 yang telah diperharusi oleh Jawatan Kuasa Kerja. Draft perlembagaan itu telah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja pada bulan Jun 1957 dan Majlis Undangan Persekutuan telah menerima dan meluluskannya pada 15 Ogos 1957 dan perlembagaan tersebut berkuat kuasa pada 27 Ogos. Secara rasminya pada 31 Ogos iaitu selepas kemerdekaan. Pada tahun 1995, pilihan raya pertama telah pun diadakan di mana pada ketika itu telah ditubuhkan Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Pada 16 Januari hingga 6 Februari telah termeterai Perjanjian London yang akhirnya British telah pun bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita pada 31 Ogos 1957. Seterusnya dilantik Suruhanjaya Reid yang ditugaskan untuk menggariskan draft awal perlembagaan dengan beberapa tema yang perlu dipatuhi, antaranya kedaulatan Raja-Raja Melayu, hak-hak keistimewaan orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kewarganegaraan yang berasaskan kepada prinsip jus soli. Draft pertama telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Reid untuk dimajukan kepada Jawatankuasa yang mengkaji draft tersebut dengan membuat penambahbaikan. Draft kedua telah pun dibahaskan dan diluluskan di Parlimen British. Ia juga telah dibahaskan dan diluluskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan pada 10 Jun 1957. Akhirnya kita memperolehi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dengan melaksanakan perlembagaan persekutuan sehinggalah ke hari ini. Yang pertama
Pertama, undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Antaranya adalah Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu membuktikan telah wujud sistem pemerintahan yang tersusun di Tanah Melayu walaupun tidak menggunakan istilah perlembagaan. Keadaan ini menjelaskan sistem perlembagaan dan pentadbiran yang tersusun tersebut telah wujud sebelum kedatangan penjajah British. Semasa pentadbiran British, dua buah negeri telah membuat perlembagaan mereka sendiri, iaitu Negeri Johor dan Negeri Terengganu, masing-masing pada tahun 1895 dan 1911. Yang kedua, Malayan Union. Sebab Malayan Union diperkenalkan, pertama, menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Negeri-negeri seperti negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kedua, British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa raja-raja Melayu. Jadi yang ketiga, menjadi asas the British untuk masyarakat tempatan bagi memerintah negara sendiri. Seterusnya, ciri-ciri Malayan Union ialah semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Gubernur British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Singapura dijadikan tanah jajahan perasingan. Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan kecuali dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Pengenalan Malayan Union telah memberikan hak warga negara kepada sesiapa sahaja yang lahir di tanah Melayu. Walau bagaimanapun orang Melayu telah menentang Malayan Union kerana kedaulatan Raja-Raja Melayu dilenyapkan kecuali dalam hal ehwal berkaitan agama Islam dan adat resam Melayu. Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli, iaitu penduduk asing yang telah bermustautin lebih 10 tahun dan lahir selepas Malayan Union secara terus menjadi warga negara. Hak sama rata kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa, iaitu penduduk pribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Cara Harold McMichael mendapat tanda tangan Raja-Raja Melayu yang menggunakan secara paksaan dan ugutan seperti Kedah telah diberi kata dua, iaitu menandatangani persetujuan Malayan Union atau dilucutkan dari takhta pemerintahan. Ketiga, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Setelah mendapat tentangan daripada orang-orang Melayu, British telah membatalkan Malayan Union. Bagi tujuan menggantikan perlembagaan Malayan Union, sebuah jawatan kuasa kerja ditubuhkan pada tahun 1946 yang terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. British menubuhkan jawatan kuasa perundingan pada Disember 1947 yang terdiri pada orang Eropah, Cina dan India dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, ciri-ciri penting perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diisytiharkan pada 1 Februari 1948. 9 negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli, iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex officio. Sultan-sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri. Syarat kewarganegaraan diketatkan. Pemohonan mesti lahir di Tanah Melayu dan telah bermustautin selama 8 hingga 12 tahun. Pemohon asing mestilah bermustautin selama 15 tahun. Umur minima bagi kedua-dua situ tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Orang
Melayu diberi hak keistimewaan sebagai kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan. Keempat, berlaku kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Penubuhan Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat 1949 yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perundangan terutamanya berkaitan perlembagaan, politik dan ekonomi. Jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan berbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan khas orang Melayu serta dasar pendidikan. Tokoh-tokoh yang menganggotai jawatan kuasa ini, Datuk Muhammad Jaafar serta Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz sebagai wakil kaum Melayu, Tun Tan Cheng Lock dan Sisi Tan yang mewakili etnik Cina dan E.E.C. Thuraisingham yang mewakili etnik India. Kelima, pilihan raya umum 1955 adalah pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu. Pilihan raya ini telah memberi implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Pilihan raya ini telah mewujudkan kerjasama dan toleransi yang cukup kukuh antara orang Melayu dan bukan Melayu, khususnya yang melibatkan pembahagian kerusi pilihan raya. Perkara ini mengetepikan pandangan sempit perkauman dan setiap etnik bekerjasama ke arah menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertama juga telah membentuk kabinet yang terdiri daripada komposisi bilangan kaum iaitu 6 orang Melayu, 3 orang Cina dan 1 orang India. Pemilihan kabinet ini menunjukkan satu kerjasama yang baik untuk memberikan keseimbangan etnik yang boleh diterima dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Komposisi kabinet pertama yang melibatkan pelbagai etnik ini menunjukkan bermulanya tapak integrasi di negara kita. Keenam, Suruhanjaya Perlembagaan merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang penubuhannya diperkenan oleh Baginda Ratu dan Raja-Raja Melayu bagi merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Akhirnya wujudlah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang digezetkan pada Hari Kemerdekaan Negara iaitu 31 Ogos 1957 yang digunapakai sehinggalah ke hari ini. Ini adalah terma yang perlu dijadikan asas oleh Suruhanjaya Red dalam menggubal perlembagaan negara kita. Pertama, menjamin kedudukan orang-orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Kedua, menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Ketiga, negara persekutuan dengan tumpuan kuasa kepada kerajaan persekutuan. Keempat, parlimen yang mempunyai 2 dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan akhir sekali adalah kerakyatan. Seterusnya, petikan laporan Suruhanjaya Red. Secara ringkasnya, Suruhanjaya Red hendaklah mendraft perlembagaan persekutuan bagi menepati kehendak sebuah negara persekutuan dengan tumpuan kuasa kepada kerajaan persekutuan. Tetapi negeri-negeri mempunyai satu peringkat otonomi. Perlembagaan yang menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan orang Melayu dan komuniti lain serta satu kerakyatan. Suruhanjaya Red cuma boleh dikatakan mekanisme yang mendraft perlembagaan, bukan penentu kepada pengisian perlembagaan. Berdasarkan fakta sejarah ini adalah tidak tepat untuk menyatakan bahawa perlembagaan persekutuan adalah semata-mata legasi British dalam konteks substans atau pengisiannya. Sebahagian besar pengisian perlembagaan persekutuan adalah berakar umbi kehendak orang Melayu, terutamanya Raja-Raja Melayu. Seterusnya kita akan membincangkan kerangka asas perlembagaan persekutuan. Terdapat 8 kerangka asas yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan, iaitu negara persekutuan, Islam agama persekutuan, perlembagaan adalah undang-undang tertinggi, elemen warisan, kewarganegaraan yang sama, kebebasan asasi,
dan juga pindaan perlembagaan serta perkara subversif dan darurat. Negara persekutuan. Yang dimaksudkan negara persekutuan ialah penubuhan sebuah negara persekutuan yang mempunyai ciri-ciri umum seperti berikut. Mempunyai perlembagaan bertulis, berkongsi kedaulatan. Negeri-negeri diberikan autonomi dalam hal-hal yang dipersetujui bersama. Layanan sama rata serta diberikan kepada negeri-negeri. Mahkamah adalah institusi yang tertinggi dalam mentafsir undang-undang. Islam adalah agama bagi persekutuan yang membawa maksud Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan. Di masa yang sama, agama-agama lain bebas untuk diamalkan di mana-mana bahagian dalam persekutuan. Ia juga meletakkan urusan agama di bawah raja-raja di setiap negeri. Islam telah mula bertapak di negara ini sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dan diteruskan hinggalah ke zaman kini. Negara kita juga telah banyak memperkenalkan perundangan dan pentadbiran Islam di dalam pemerintahan. Perlembagaan persekutuan, undang-undang tertinggi. Ia membawa maksud semua undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan adalah dikira tidak sah. Perlembagaan juga adalah rujukan pertama sumber perundangan dalam pentadbiran negara. Ia juga membawa maksud semua polisi atau dasar pentadbiran negeri hendaklah selaras dengan perlembagaan dan tidak sekali-kali boleh bercanggah dengan mana-mana peruntukan perlembagaan ini tercatat dalam rukun negara yang ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Elemen warisan ia merujuk kepada elemen asal yang telah sekian lama menjadi pengenalan kepada identiti negara. Elemen ini perlulah dikekalkan untuk menjamin keharmonian antara kaum di negara kita. Ia dikatakan menjadi tiang seri kepada perlembagaan persekutuan yang diterima oleh semua etnik. Perkara-perkara tersebut ialah dalam perkara 32, 38, 70, 71 dan 181 yang berkaitan dengan kedaulatan Raja-Raja Melayu dan yang di-Pertuan Agong. Juga perkara 3, perkara 11-4, 12-2 yang berkaitan dengan Islam sebagai agama rasmi negara kita. Begitu juga dengan perkara 153 yang berkaitan dengan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera beserta kepentingan-kepentingan yang sah untuk kaum-kaum yang lain. Dan juga tidak dilupakan perkara 152 yang berkaitan dengan bahasa Melayu yang diterima sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Kewarganegaraan. Dalam bahagian 3, perlembagaan persekutuan dinyatakan berkenaan peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan Melayu ialah cara-cara mendapatkan kewarganegaraan dan bagaimana kewarganegaraan boleh diwujudkan. Prosedur pindaan perlembagaan pula dicatatkan dalam perkara 159 Perlembagaan Persekutuan yang menghuraikan berkenaan majoriti mudah. 23 majoriti dengan perkenan Majlis Raja-Raja atau Persetujuan Tuan yang terutama Sabah atau Sarawak atau yang di-Pertuan Negeri di Melaka dan Pulau Pinang. Prosedur ini perlulah diikuti di dalam membuat apa-apa pun pindaan dalam perlembagaan persekutuan. Menangani ancaman keselamatan adalah tanggungjawab bersama seluruh rakyat negara ini tanpa mengira etnik. Segala macam aktiviti subversif perlulah diperangi demi keselamatan negara. Begitu juga perkara-perkara yang membawa kepada pengisytiharan darurat besar perlulah dijauhi. Begitu juga dengan jenayah terancang yang boleh merosakkan keselamatan negara perlulah ditangani secara bersama.
cabaran. Dalam menjadikan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wadah penghayatan etika dan peradaban bagi Malaysia, kita tidak dapat lari daripada menghadapi cabaran sama ada pada peringkat negara atau dunia. Antara cabaran yang dihadapi ialah mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan, mengekalkan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, mengekalkan kestabilan negara dan menjaga perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara kita, menghadapi cabaran gelombang hak asasi dan order baru dunia, mengekalkan keselamatan dan keamanan negara daripada aktiviti subversif dan jenayah terancang, mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan persekutuan. Oleh itu, semua warga negara dan penduduk Malaysia hendaklah berusaha dalam mengatasi cabaran yang sedang dan akan dilalui. Sebagai kesimpulan, perlembagaan persekutuan yang kita pegang pada hari ini telah melalui sejarah yang panjang sejak daripada awal penggubalannya sehinggalah kini. Ia menjadi satu rujukan di dalam mengekalkan keamanan dan keselamatan negara kita. Sebarang bentuk cabaran yang dihadapi untuk melaksanakannya perlu ditangani dengan sebaiknya demi untuk kebaikan bersama. Sekian, terima kasih.